Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sekali lagi bertemu dalam Inspirasi Amalan Terbaik TS25 siri yang kelima, Panitia Matematik SMK Puteri Sakdong, Bacok, Kelantan. Bersama-sama Dr. Cikgu Hana, Guru Cemerlang Matematik SMK Puteri Sakdong. Hari ini cikgu akan kongsikan tentang teknik menjawab soalan Golden Holiday 2020. Jadi sasaran untuk menonton video ini adalah semua pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 5. Ingat anak-anak, nothing can subtract hard work from success. So only add to it. Okey, kita mulakan. Baik, untuk soalan yang pertama melibatkan tajuk set. Jadi sebelum kita menjawab soalan yang pertama, okey, kita buat sedikit revision ulang kaji tentang tajuk set, iaitu ada a few symbols ataupun operasi yang perlu kita faham, ingat semula. Okey, antaranya ialah dalam tajuk set, antaranya kita perlu tahu macam mana hendak melorikkan rantau. Okey. Kemudian simbol yang terlibat biasanya adalah persilangan yang biasanya cikgu tandakan dengan simbol double tick. Okey, kesatuan. Okey. U, okey, di sini union, so dengan single tick. Dan pelengkap. Okey, pelengkap bagi A, bagi set A misalnya adalah A prime. Baik. Rajah berikut menunjukkan gambar rajah Venn, J dan L serta K. Lorikkan soalan A, J bersilang dengan L prime. Okey, disebabkan soalan adalah persilangan, so kita tanda double tick. Okey, so bersedia dengan pensel, pemadam dan juga kalkulator memang perlu berada, sentiasa berada di sisi anak-anak pelajar. Okey, jadi sekiranya soalan ini ialah persilangan, jadi kita perlu tandakan double tick. Okey, jadi pertama kita tandakan kawasan J. Di mana J? So this is J. Okey, satu lagi di sini Okey, J. Kemudian bersilang dengan L prime. L prime maksudnya tutup kawasan L. Okey, tidak mahu kawasan L. So ada dua tanda di sini. Okey. Okey, satu single tick ialah kawasan J here and then one more here. Sebab tadi kita tutup dengan jari kawasan L. So this is the area kawasan ataupun lorik kawasan J bersilang dengan L prime. Okay. Untuk satu markah biasanya untuk soalan A memang tidak ada masalah dia mudah saja. Untuk soalan B misalnya, okey, K kesatuan L, okey, bracket and then bersilang dengan J prime. Okey, biasanya cikgu akan ingatkan if you see any bracket means that you have to settle in bracket first. Okey, bila kita melihat ada sahaja kurungan, okey, bracket di sini maknanya kita kena selesai yang dalam kurungan dahulu. Okey, which one dalam kurungan iaitu kesatuan. Kesatuan tadi adalah single tick. So kita tandakan semua kawasan K kesatuan L. Okey, tandakan tick pada K. Okey, and then tandakan tick pada L. Alright. Kemudian dia kata bersilang dengan J prime. Okey, J prime di sini maksudnya yang bukan J. Maksudnya tutup guna ibu jari anda. Okey, tutup saja kawasan J. So tandakan tick bagi kawasan yang lain. Jadi kawasan yang double tick ini adalah your final shaded region. Kawasan lorekan yang terakhir untuk 2 markah. Jadi jumlah untuk contoh soalan ini adalah 3 markah. Okey, kita mulakan dengan soalan pertama Golden Holiday 2020. Okey, gambar rajah Venn dalam rajah 1 menunjukkan bilangan unsur bagi set P, Q dan R. Diberi okey, set semesta adalah P kesatuan Q kesatuan R. Okey, bilangan unsur bagi set R adalah bersamaan dengan bilangan unsur Q bersilang dengan R prime. Okey, soalan A, lorikkan Q bersilang dengan R prime.
Okey, disebabkan kawasan ini adalah persilangan, maksudnya kita nak cari final answer kita, final shaded region kita adalah double tick. Okey, so kita kena pasti dulu kawasan Q. Okey, kawasan Q, okey, kita tandakan right ataupun tickkan pada Q. Q adalah bentuk diamond yang besar ni. 1, 2. Okey, kemudian kita tandakan R prime. Okey, which one is R prime? R prime adalah bentuk diamond yang ini. Okey, so tandakan R prime maksudnya tutup kawasan petak ni, diamond tadi. Jadi, kawasan yang terlibat untuk double tick adalah di sini. Okey, menunjukkan kawasan yang ada unsur 15 di sini. Okey, so lorikkan kawasan tersebut. Okey, that is your 1 mark. Okey, seterusnya cari nilai X. Okey, cari nilai X. Macam mana kita nak kaitkan nilai X dengan maklumat yang diberi? Okey, maklumat yang diberi di sini adalah bilangan unsur bagi R. Which one is R? This one R ialah X tambah 3 tambah 7. Sama dengan bilangan unsur kawasan yang kita lorikkan tadi adalah 15. So, samakan dengan 15. Okey, so cicah sahaja. Okey, you dapat X sama dengan 5. Okey, untuk 2 markah, so total 3 markah. Okey, seterusnya untuk soalan yang kedua. Rajah 2 menunjukkan seorang murid dalam acara lontar peluru ketika Sukantara. Pergerakan peluru tersebut boleh dimodelkan menggunakan persamaan Y sama dengan negatif 2X kuasa 2 tambah 7X tambah 15. Di mana X adalah jarak dalam meter dan Y adalah tinggi dalam meter. Sekiranya jarak lontaran peluru tersebut melebihi 4 meter, murid tersebut akan mewakili rumah sukannya. Tentukan sama ada murid itu akan mewakili rumah sukannya atau tidak. Jelaskan jawapan anda. So, 5 markah. Berdasarkan soalan ini, kita dapati soalan ini melibatkan soalan kuadratik. Sebab lontaran peluru tadi dan kuasa tertinggi bagi X juga di sini adalah kuasa 2. Menunjukkan soalan kuadratik. So sekarang ni apabila kita lontar peluru, peluru jatuh ke tanah, maka jarak tadi dah menjadi kosong. So your first step is you cuma gantikan persamaan iaitu Y tinggi tadi, tinggi Y tadi you gantikan saja sebagai kosong. So tulis saja kosong sama dengan negatif 2X kuasa 2 tambah 7X tambah 15. So you got 1 mark already. Kemudian kita perhatikan di sini, cikgu selalu pesan pastikan yang ada perkali X kuasa 2 sentiasa positif. Disebabkan persamaan pertama kita negatif, so kita positifkan dia, maka tukarkan dulu menjadi positif. So dia akan jadi, tukarkan, so 2X kuasa 2, yang negatif jadi positif 2X kuasa 2, positif di sini, tambah 7X dia jadi tolak 7X. Tambah 15 dia akan jadi tolak 15. Next step macam biasa. You sediakan lebih awal bracket untuk pemfaktoran. And then you boleh tekan calculator. So kita akan dapat nilai X-nya adalah 5 dan juga negatif 3/2. And then isikan dalam bracket tadi semula. And then so you dapat X5 tadi ialah X tolak 5. So X ialah negatif 3/2. So you akan dapat 2X tambah 3. Alright. So dalam kes ini, jarak iaitu nilai X yang kita ambil adalah X sama dengan 5. Sebab tidak ada jarak yang negatif. Kita ignore sahaja, abaikan. So apa justifikasi kita? Maka kita kata murid itu akan mewakili rumah sukannya kerana jarak yang dilakukan oleh murid tadi adalah melebihi 4 meter. That is your another 1 mark. So jumlah markah adalah 5 markah. Baik, seterusnya soalan yang ketiga. Selesaikan persamaan kuadratik berikut. Diberi 3X, X tolak 4
sama dengan 6 tolak 5X. Okey, seperti mana biasa kita akan ikut ya. Peraturan ataupun yang kita kena perhatikan adalah if you see any bracket. Maknanya kena selesaikan dahulu yang ada bracket. Selesai di sini maksudnya anak-anak pelajar perlu kembangkan. Okay, so you kembangkan. So 3x darab x, 3x kuasa 2. 3x darab negatif 4, negatif 12x. Okay, kemudian di sini kita alih negatif 5x bawa ke kiri jadi positif 5x. And then positif 6 alih ke kiri jadi negatif 6. Samakan dengan kosong. Alright, so kita susun 3x kuasa 2 tolak 7x tolak 6 sama dengan kosong. Okey, di sini kita dah layak mendapat 1 markah yang pertama. Okey, so di sini anak-anak kena pastikan. Okey, di sini boleh semak guna kalkulator macam biasa. So tekan mod 3 kali, EQN 1 dan degree 2 untuk gantikan nilai A sama dengan 3. B adalah negatif 7. Dan C adalah negatif 6. Okay, and then you dapat X ialah 3 dan negatif 2/3. So, gantikan semula dalam bracket. So, X minus 3 and then 3X plus 2 sama dengan kosong. Okay, dan ingat ya, pastikan kita ingat ya, faktor dalam bracket di sini mestilah terdiri daripada nombor bulat. Okay, baik. So, total kita adalah 4 markah. Okey, seterusnya bagi soalan yang keempat. Okey, jumlah jisim bagi 2 kali jisim Wafiq dan jisim adiknya Khalish ialah 40 kilogram. Jisim bapa mereka ialah 65 kilogram sama dengan hasil tambah 3 kali jisim Wafiq dan 2 kali jisim adiknya. So, hitung dalam kilogram jisim Wafiq dan jisim adiknya untuk 5 markah. So, your first step ialah cuba bentuk 2 persamaan linear berdasarkan ayat yang diberi. Okey, jadi pertama di sini, okey, daripada ayat tadi kita baca jisim bagi 2 kali jisim Wafiq. Okey, so kita namakan Wafiq ini sebagai X dan adiknya Khalish adalah Y. Alright. Jadi 2X tambah Y sama dengan 40. Okey, kemudian jisim bapa mereka ialah 65 sama dengan hasil tambah 3 kali jisim Wafiq. So 3 kali Wafiq ialah 3X tambah dengan 2 kali jisim adiknya Khalish. So tambah 2Y sama dengan 65. Okey. So next step ialah kita nak samakan sebab kita nak mansuhkan mana-mana perkali X atau Y. Okey, kalau kita perhatikan di sini antara X dengan Y, Y lebih mudah. Okey, di sini ada single Y. So nak masukkan Y, so kita cuma perlu darabkan dengan 2. So you darab 2 setiap satu sebutan. So darab 2, Y pun darab 2, 40 darab 2. So you dapat 4X tambah 2Y sama dengan 80. Okay, you dapat another 1 mark here. Okay, operasi yang kita gunakan di sini untuk mansuhkan Y adalah kita tolak. So you tolak dapat X. Okay, sama dengan 15. And then Y sama dengan 10. Okey, untuk menyemak sama ada jawapan kita betul ataupun salah, so kita boleh gantikan dalam kalkulator kita, tekan mod 3 kali, tekan EQN 1 and then unknown 2. And then gantikan saja nilai A1, 2, B1, 1 dan C1 adalah 40. Kemudian A2, 3, B2, 2 dan C2 adalah 65. So you will get the answer X ialah 15 dan Y adalah 10. Okey, seterusnya. Baik, soalan yang kelima.
dalam rajah 3, garis lurus PQ dan RS bersilang pada titik Q iaitu XY. Okey, diberi kecerunan bagi garis PQ dan RS masing-masing ialah negatif 0.5 dan 2. Soalan A, cari persamaan garis lurus PQ dan RS. Okey, cari persamaan. Okey, bila nak mencari persamaan, kena ingat apa yang kita perlu ingat. Okey, nak buat persamaan mesti ada Y sama dengan MX tambah C. Okey, MX tambah C. Okey, apa dia M? M adalah kecerunan. Ada tak dibagi? Okey, sudah diberi iaitu kecerunan PQ tadi adalah negatif 0.5. Okey, kecerunan bagi RS adalah 2. Alright. Okey, cuma di sini jika kita boleh gantikan M kita dah ada. Okey, yang kita tak ada hanyalah nilai C. Okey, sekarang ni kita lihat pada rajah Pada garis PQ, dia memotong pada C iaitu pintasan Y-nya adalah 4. Maka automatically kita tahu bahawa persamaan bagi PQ adalah Y sama dengan negatif 0.5X tambah 4. Bagi persamaan untuk garis RS pula, okay, kita lihat pintasan Y di sini ialah dia berlaku pada 2. Maka automatically kita tahu persamaan bagi RS adalah Y sama dengan 2X tambah 2. Okay, that is your 2 marks. Okay. Alright, seterusnya soalan B. Okay, soalan B di sini adalah cari koordinat bagi Q. Iaitu apakah nilai X dan nilai Y-nya. Okay, di sini Okey, jika kita perhatikan Q di sini, okey, Q merupakan persilangan antara garis PQ dan juga RS. Disebabkan berlakunya persilangan, maka kita boleh sahaja nyatakan bahawa sebab kedua-duanya adalah Y. Alright, so sama Jadi ambil sahaja persamaan PQ iaitu negatif 0.5X tambah 5 samakan dengan persamaan RS iaitu 2X tambah 2. And then cicah saja so you dapat X ialah 0.8 ataupun 4/5. Okey. And then seterusnya sebab soalan ditanyakan koordinat. Jadi kita kena cari nilai Y pula Okey. Langkah yang sama just gantikan sahaja. Okey, gantikan sahaja nilai X itu ke dalam mana-mana persamaan Y and then you dapat Y adalah 3.6. Ataupun 8/5. Alright, nilai Y. So, your final you have to write Q adalah koordinat. Jadi, koordinat mesti ditulis dalam bentuk bracket nilai X-nya 0.8, 3.6. Okay, atau sekiranya anak-anak pelajar mengambil nilai pecahan. Okay, pecahan. So, 4/5. So, pasangannya adalah 8/5. Okay, that is your final mark. Jadi, completely 6 markah. Alright. Okey. Seterusnya. Okey, soalan yang ke-6 soalan penakulan logik. Okey. Lengkapkan pernyataan di bawah dengan pengkuantiti semua atau sebilangan untuk menjadikan pernyataan ini benar. Okey, di sini kita kena gantikan dengan semua atau sebilangan supaya pernyataan yang diberi ini menjadi pernyataan yang benar. Okey. Nombor perdana adalah nombor ganjil. So check apa dia nombor perdana? You start dengan 2 kan? 2, 3, 5, 7. And then 9? Yes or no? No. Okey, bukan Jadi seterusnya adalah 11, 13. Apa dia pattern nombor perdana? Pattern nombor perdana ini adalah yang melibatkan nombor yang tidak boleh dibahagi dengan nombor lain kecuali 1 dan dirinya sahaja. Okey, so di sini nombor perdana adalah nombor ganjil. Apa jawapannya? Okey, jawapannya adalah sebilangan sebab 2 adalah genap Okey, seterusnya adalah soalan B. Tulis 2 implikasi berdasarkan pernyataan berikut.
Okey, implikasi berdasarkan pernyataan yang berikut. Okey, so langkah pertama, potong jika dan hanya jika. Alright, and then kita buat bracket yang pertama bahagian hadapan, and then bracket yang kedua bahagian belakang. Okey, so then untuk depan tu kita letakkan jika. Okey, yang kita potong jika dan hanya jika kita letakkan maka. Alright, so implikasi satu adalah salin saja jika bilangan subset bagi set P ialah 8, maka bilangan unsur bagi P adalah 3. Okey, implikasi 2, jika bilangan unsur bagi P adalah 3, maka bilangan subset bagi P ialah 8. Okey, seterusnya adalah soalan C. Okey, soalan C, hasil tambah sudut pendalaman sebuah poligon adalah n tolak 2 darab dengan 180 darjah. Buat satu kesimpulan secara deduksi tentang hasil tambah sudut pendalaman sebuah heptagon. So di sini anak-anak pelajar kena realize balik. Okey, apa dia heptagon? Berapa nilai sisinya? Bilangan sisinya. N-nya berapa? Heptagon adalah 7. So your job is you just gantikan N tadi kepada 7. So kita cuma tulis 7 tolak 2 darab dengan 180 darjah bersamaan dengan 900 darjah. Alright. So completely tadi berapa markah? 1, 2, 3, 4 dan 5 markah. Alright. Baik, seterusnya soalan yang ketujuh juga penakulan logik ya, iaitu tentukan sama ada ayat berikut ialah suatu pernyataan atau bukan pernyataan. Okey, 6M tambah 3N tambah 1 sama dengan 10. Okey, kita boleh kenal pasti tak dia benar atau palsu? Sekiranya kita boleh kenal pasti ya, pernyataan yang diberi ini adalah benar ataupun palsu, maka dia adalah pernyataan. Tapi dalam kes ni kita lihat M ada N. Okey. Tambah 1 sama dengan 10. So ada maksud tak? Boleh tak kita kenal pasti? Tak boleh. So dia adalah bukan pernyataan. Okey, mudah saja. Okey, seterusnya untuk yang kedua, soalan B, tulis dua implikasi daripada pernyataan berikut. Okey, juga soalan favorite, iaitu jika dan hanya jika ni kita potong. Okey, and then letakkan bracket yang pertama bahagian depan dan belakang. So, implikasi satu kita. Alright, jika, okey, salin sahaja directly bilangan unsur bagi set A sama dengan 4, maka A sama dengan, okey, salin balik ya. Unsur tadi ialah BAIK. Okey, implikasi 2, jika A ialah, okey, salin balik set unsur tadi BAIK, maka bilangan unsur bagi A sama dengan 4. Okey, mudah saja. Alright. Ini adalah soalan yang confirm, tak boleh salah. Jadi, petuanya hanyalah satu, iaitu berhati-hati. Alright. Soalan C, tulis satu kesimpulan berdasarkan premis-premis berikut. Okey, premis 1, jika sebuah silinder mempunyai luas keratan rentas 10 cm persegi dan ketinggian 5 cm, maka isi padu silinder itu ialah 50 cm padu. Premis 2, isi padu sebuah silinder bukan 50 cm padu. So, lengkapkan kesimpulan. Alright, di sini apa yang perlu kita highlightkan di sini adalah kita cek mana dua cerita yang telah disebut dan pastikan setiap cerita itu disebut atau ditulis sebanyak 2 kali. Okey, sebut sebanyak 2 kali ya. Tak boleh lebih dan tak boleh kurang. Jadi di sini kita kenal pasti ya. Okey. Premis 2 di sini, isi padu sebuah silinder bukan 50 cm padu. Okey, kita juga kena cek dekat premis 1. Okey. Dia melibatkan pernyataan yang pertama ke yang kedua? Yang kedua. Jadi potong siap-siap. Okey, untuk cerita yang kedua ni. Alright, jadi kita tak boleh ulang dah tentang isi padu sebuah silinder. Maka automatically kita akan ambil cerita yang pertama. Tetapi kita kena highlight dengan perkataan bukan di sini. Alright, so kesimpulan kita adalah kita ambil dari premis yang premis 1, okey, cerita 1, tetapi kita kena kaitkan atau kita kena negatifkan ayat tersebut, kena masukkan perkataan bukan.
So your answer become sebuah silinder bukan mempunyai luas kerata rentas 10 cm persegi dan ketinggian 5 cm. Alright. So that is your 1 mark. Okay, completely 4 markah. Baik, seterusnya soalan yang ke-8. Okey, soalan ke-8 adalah soalan graf gerakan ya. Okey. Raja 6 menunjukkan graf laju masa bagi perjalanan seorang pemandu bas Encik Mahmud dari Seremban ke Kuala Pilah. Okey, so graf ni adalah graf laju masa, yang mana dalam graf laju masa biasa cikgu akan ingatkan agar pelajar ingat bahawa jarak adalah luas di bawah graf. Sebab tu kita lorikkan siap-siap yang mana yang melibatkan luas di bawah grafnya nanti ya. Okey, cuba lihat soalan A. Nyatakan tempoh masa dalam minit bas itu bergerak dengan laju yang seragam. Okey, kita cek mana tempoh masa yang seragam tadi. Tempoh yang seragam ialah di sini antara 18 minit 18 hingga minit yang ke-42. So bila dia kata tempoh, maka kita cuma cari masa 42 yang kanan tolak yang kiri. So untuk soalan A jawapannya adalah 24. Alright. Soalan B, hitung kadar perubahan laju. So di sini kadar perubahan laju melibatkan kecerunan. Alright. Dan di sini adalah dalam kilometer jam. Okey, kilometer jam. Kita kena highlight juga sebab dalam graf kita diberikan laju dalam kilometer jam tapi masa di sini dalam minit. Bila masa dalam minit, maka kita kena ingat. Okey. Kita kena ingat bahawa kita kena per ataupun bahagi dengan 60 nanti ya. Okey, apabila melibatkan pengiraan masa. Alright. Jadi dia nak dalam tempoh 18 minit yang pertama. Okey, 18 minit yang pertama. Jadi kecerunan bagi garis ni ya. Okey. So untuk mencari kecerunan maka kita kenal pasti dua koordinat, iaitu yang pertama adalah 00 asalan dan di sini adalah 1860. Okey, so kita pun tuliskan untuk mencari kecerunan adalah okey, just gantikan sahaja iaitu 60. Alright, 60 tolak dengan kosong per dengan. Alright, di sini kena hati-hati seperti mana yang disebutkan tadi sebab unit dalam kilometer jam, masa dalam minit, so 18 tolak kosong tadi kena per dengan 60. So your final adalah 200. Alright. And then soalan C. Soalan C adalah hitung nilai V jika jumlah jarak yang dilalui dalam tempoh 54 minit itu ialah 46.5 kilometer. Okey, dia nak nilai V. Okey, nilai V di mana jumlah jarak yang dilalui dalam tempoh 54 minit. Maknanya keseluruhan graf. Okey, iaitu di sini cikgu dah labelkan ya. Cikgu lorikkan trapezium A. Okey, and then trapezium B. Jumlah jaraknya adalah 46.5 kilometer. Dan hati-hati masa yang diberi adalah dalam minit di sini. So kita tuliskan in one line. Alright, 46.5. Okey, iaitu jumlah jarak tadi adalah setengah darab dengan, okey, this one is hasil tambah 2 garis lari bagi trapezium A, 24 tambah 42. Okey, per dengan 60. Alright, sebab melibatkan masa darab 60. Okey, tinggi trapezium. And then tambah dengan setengah, right, untuk trapezium B 60 tambah V darab dengan 12. Alright, 12 iaitu this one. Masa kena per dengan 60. Okay, so cicah saja. Bila you cicah, you akan dapat V adalah 75. Okay, kita cek markah kita. The first A, 1 markah. Kadar perubahan laju. Alright, gantikan nilai kecerunan dengan betul, another 1 mark. Okey, nilai 200, 1 markah. Okey, untuk soalan C, alright, kita tulis in one line, in one line, 2 markah, and then nilai V adalah 75. Right? So, lengkap di situ 5 markah.
Okey, sorry cikgu sebut tadi 2 markah. Di sini 1 markah in one line and then cicah saja you dapat V ialah 75. Okey. Next soalan yang ke-9 adalah soalan kebarangkalian. Okey, rajah 7 menunjukkan 6 kad permainan. Okey, 6 kad permainan. 2 keping kad diambil secara rawak. Dengan menyenaraikan semua kesudahan peristiwa yang mungkin, cari kebarangkalian bahawa, alright, so sekarang ni tugas awak ialah you senaraikan dulu semua kesudahan. Okay, 2 keping diambil secara rawak, Miss Jack sekali ambil 2 keping. Okay, contoh dia ambil 1, 2, 4. Okey, 2 dengan 3, 2 dengan 1 dan seterusnya. Okey, jadi di sini yang pelajar-pelajar kena perhatikan dengan teliti adalah bila kita ambil sekaligus, okey, 2 keping, maka tidak boleh berulang. Contoh, kalau yang pertama kita ambil tadi 2, 4, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 5. Okey, next step ialah kita mungkin start dengan 4. Okey, 4, 2 tidak boleh ditulis lagi sebab okey, kita telah pun ambil tadi 2, 4. Okey, 2, 4 dan 4, 2 adalah kad yang sama. 2 keping kad yang sama. Jadi tidak boleh diulang. Jadi 4, 3 belum ada. Alright, so boleh tulis 4, 3, 4, 1, 4, 1, 4, 5. Okey, next kita start dengan 3. Okey, 3 pula. 3, 2 boleh tak tulis? Tak boleh sebab dah ada tadi 2, 3. Jadi yang boleh hanyalah 3, 1, 3, 1 dan 3, 5. Dan seterusnya yang lain. Okey, seterusnya adalah, alright, so dapatlah kita lengkap di situ 2 markah. Okey, untuk soalan yang berikutnya adalah kita cari kebarangkalian. Kedua-dua kad adalah nombor ganjil. Okey, so you just find out daripada ruang sampel yang kita peroleh tadi. Okey, kenal pasti kedua-dua kad adalah nombor ganjil. So yang kita dapat ialah 31, 31, 35, 11, 15 dan 15. So di sini ada 6 daripada 15. So you just write 6 per 15. Okay. Alright. Ataupun ada juga pelajar yang suka kecilkan. Alright. Bagi dengan 3 sudah dapat 2 per 5. Okay. Untuk soalan kedua tadi hasil tambah kedua-dua nombor adalah 6. So you tambah 2 digit nombor tadi. Okay. 2 keping kad tu mesti 6. Alright. So dia ada 24, 15 dan 51. So you ada 3 per 15. Okay, atau yang nak kecilkan ialah 1 per 5. Right. So that is your K1 and 1, K1 and 1. So total 6 markah. Okey, seterusnya soalan yang ke-10. Okey, melibatkan isi padu bongkar. Baik, rajah 8 menunjukkan 2 perisa aiskrim dalam bekas silinder, 2 skop perisa vanila dan 1 skop perisa coklat diletakkan dalam satu kon aiskrim. Diberi ukuran tinggi dan jejari bagi bekas itu masing-masing ialah 7 cm dan 14 cm. Setiap skop itu menghasilkan aiskrim berbentuk sfera dengan jejari 2 cm. So di sini adalah kita kenal pasti apakah bentuk bongkah yang terlibat. Alright, cuma di sini dia ada a little bit tricky. Okey, yang mana dia kata di sini syaratnya untuk membentuk aiskrim nak letak aiskrim di sini adalah dia bentuk sfera. Okey, 2 sfera vanila. Alright. Di sini dia bagi bentuk silinder, dalam bekasnya ada 2 aiskrim, 2 perisa iaitu coklat and vanila. Alright, aiskrim yang dibentuk adalah 1 sfera coklat and 2 sfera vanila. Maksudnya di sini adalah kita cuma lihat pada vanila saja sebab apabila kita ambil 2 scoop, okay, logiknya bila kita ambil 2 scoop vanila, for sure vanila ni habis dulu. Right? Sebab tu yang kita kenal pasti hanyalah melibatkan vanila. Okay, means that isi padu apa tu? Bentuk silinder dan juga 2 sfera, iaitu 2 sfera vanila tadi. Right? So you jot down. Untuk isi padu bagi silinder, alright, iaitu pi J kuasa 2 T. Semua dah ada di sini nilainya. Okey, jejari 14 dan tingginya 7 and then X. Kenapa cikgu letakkan X? X ni sebab kita nak tahu berapa aiskrim yang dihasilkan. Tak tahu So you just letakkan X. Okey, darabkan dengan 2
Kenapa 2? 2 adalah 2 sfera. Okey, apa dia isi padu sfera? 4/3 pi J kuasa 3. Right? So gantikan saja jari sini 2 kuasa 3. So you just gunakan kalkulator seperti mana biasa. So cicah-cicah 2 kali. So you will get X di situ. Okey, adalah 64 aiskrim. Right? So your first mark untuk silinder yang betul. Your second mark adalah untuk sfera yang betul. Okay, you write in one line sama dengan tu. Isi padu silinder sama dengan a few X. Okay, bagi aiskrim sfera, and then jawapan awak adalah 64 aiskrim. Alright, so totally 4 marks. Okay, next. Soalan yang berikutnya adalah soalan yang melibatkan bulatan iaitu perimeter dan luas. Okey, soalan di sini diberi OV, okey, nisbah OV kepada OP. Okey, ialah 2 kepada 3. Okey. So you kena kenal pasti ya, which one is OV? OV, okey, nisbah OV kepada OP adalah 2 kepada 3. Ini bermakna ya, sebenarnya dia ada berapa bahagian? 3 bahagian kesemuanya kan? Okey, kat sini kata OR, okey, OR sama dengan 12. Okay, disebabkan dia berada pada pusat yang sama O, alright. So di sini OR sama dengan OP. Alright. Diberi OR ialah 12, okey, 12. Okey, kita ada 3 bahagian tadi berdasarkan nisbah yang diberi. So 12 bahagi dengan 3, satu sisi adalah 4. So kita boleh jot down di sini RS adalah 4. SR RS atau SR di sini adalah 4. So PV atau VP juga adalah 4. Right? Maka baki sini jejari untuk OV ataupun OS dan OW adalah sama iaitu 8. Alright? Okey, seterusnya di sini apa lagi maklumat yang ada? Okey, kedua-dua lengkok UV dan VW adalah sama. Okey, lengkok yang sama menunjukkan dia mempunyai sudut yang sama. Right? Jadi UOV sama dengan 55. Mana UOV? UOV. Okey, di sini adalah 55 darjah. Right? So apa yang perlu kita buat di sini lagi? Alright, gunakan pi 22/7, hitungkan perimeter seluruh rajah. Okey, bila melibatkan perimeter, maka kita nak cari sisi. Okey, sisi bila dia kata seluruh rajah means that semua sisi bahagian luar sahaja. Okey, so yang terlibat di sini adalah daripada V, U, T, S, SR, RQP dan PV. Lengkaplah. Okey, perimeter rajah tersebut. So, untuk soalan ni cikgu cadangkan kita ambil dulu garis yang straight. Straight di sini ialah contoh PV dan SR. 4 ya. 4 tambah 4, okey, 8. So 8 tambah dengan, okey, kita open one bracket. The first bracket adalah, okey, di sini disebabkan sini 55, di sini 55. Alright. This one STU okey, berpusat di O adalah 180 darjah, half circle. Okey, 180 tambah 55 okey adalah 235. Right, 235. So cikgu letakkan di sini tu 235 per 360 darab dengan 2 darab dengan pi darab dengan jejarinya adalah 8. You got one mark already. Okey, tambah dengan the second bracket adalah, okey, baki di sini, okey, another PQR iaitu 125 iaitu 70 tambah 55 tadi. Okey, darab dengan 2 darab dengan pi, jejarinya di sini ialah 8 tambah 4 iaitu 12. Okey, you got another one mark. Okey, tekan saja kalkulator, so you dapat jawapan 67 1/63. Markah yang ketiga. Okey, untuk soalan B pula, kita mencari luas bagi kawasan yang berlorik. Okey, luas kawasan yang berlorik di sini. Okey, idea kita adalah kita cari, alright. So, yang pertama di sini yang berlorik ialah separuh bulatan. So, separuh bulatan ialah 180 per 360 darab dengan pi darab dengan jejarinya 8 kuasa 2.
Okay. And then tambah dengan, okay, yang the second one adalah melibatkan, okay, sektor this one, iaitu sektor 125. Tapi hati-hati kita kena tolak dengan sektor yang kecil, yang sudutnya 55. Okay, so we jot down. Okay, tambah. Okay, second bracket adalah 125. Semua ni tadi ni. 125 per 360 darab dengan pi 22 per 7 darab dengan 12. Okey, 12 kuasa 2. Okey, salah ni, tidak ada negatif ni, salah sini. Okey, cikgu ulang. 125 per 360 darab dengan 22 per 7 darab 12 kuasa 2. Okey, ni tidak ada tersalah ni. Cikgu salah tulis ni. Okey, and then tolak. Okay, actually this one operasi kena letak kat luar ni. Okay, teknikal sedikit tolak. Alright, di sini tolak bukan negatif di sini, tolak. Okay, 55 per 360 darab 22 per 7 darab 8 kuasa 2. Okay, so hati-hati bila menulis ni sebab cikgu sebenarnya duduk luar. Okay, this bracket tak ada tanda ni. Ini sebenarnya simbol tolak letak kat luar ni. Okay, ada teknikal sikit. Okay, so you got 2 marks untuk 3 bracket ni. And then tekan saja calculator. You dapat 226 22 per 63. So totally 6 markah. Okay, soalan yang berikutnya. Okey, soalan berikutnya melibatkan asas nombor. Okey, iaitu nombor yang tertera di atas adalah kod penggera keselamatan rumah Encik Amin. Beliau telah menetapkan tersebut dalam asas 9 iaitu 1188 asas 9. Okey, soalan A, nyatakan kod sebenar yang ditetapkan pada penggera keselamatan itu dalam asas 10. Maksudnya 1188 asas 9 ini kita kena tukar pada asas 10. Alright. So asas kecil 9 tukar pada 10, so you kena darab. Means that you asingkan digit by digit. Okay, asas 9 mean the first digit 8 darabkan dengan 9 kuasa 0. Second 8 darab 9 kuasa 1. Third 1 darab dengan 9 kuasa 2. And then the last one ialah 1 darab 9 kuasa 3. Okay, you just press your calculator, you got 890. Dan nombor ni adalah dalam asas 10. Okey, soalan B nyatakan nombor tersebut jika diubah kepada asas 5, 6 dan 7. Okey, now your job is you have to change this one kepada asas 5, asas 6 dan asas 7. Okey, jadi apa yang perlu kita buat adalah kita cuma ambil balik nombor dalam asas 10 ni. Okey. You just duduk bahagikan macam biasa. Contoh 890 per 5. So you dapat 178. Okey, 178 sahaja, right? Jadi disebabkan nombor dalam asas 5 kita kena letakkan juga sebagai pecahan kat ujung dia tu. Kalau dia tidak ada baki, kita letakkan 0 per 5. Then ambil pula 178 178 bahagi dengan 5. Okay, per dengan 5 you dapat 35. 3 per 5. Lagi 35 you bahagi dengan 5 you dapat 7. Okay, 7 tiada baki, so kena letakkan sebagai bentuk pecahan bercampur juga di situ 0 per 5. And then 7 per dengan 5 you dapat 1, 2 per 5. Right? And then the last one ialah 1 per 5. 1 per 5 memang 1 per 5 lah. Jadi cikgu tuliskan highlight warna kuning di sini ialah pecahan-pecahan yang terhasil. Okey, di sini pecahan bercampur tu. Okey, di sini 1 per 5, so 1. Ni 2 per 5, 2. 0 per 5, 0. 3 per 5 di sini, 3. Dan 0 per 5 di sini, 0. So, ambil nilai dari bawah ke atas. Mesti salin balik semua tulisan kuning ini. Dan nombor-nombor ini adalah dalam asas 5. Okey, untuk asas 6, kita ulang langkah yang sama juga. 890 per 6. You dapat 148, 1 per 3. Tapi kita kena ingat sebab kita nak cari asas 6. So, you kena jadikan dia kepada per 6. Means that you kena jadikan dia kepada 2 per 6. Okey, kemudian 148, you
per 6, dia dapat 24. 2/3. Again, sebab asas 6, jadikan dia pecahan setara dia adalah 4/6. Next ialah 24 bagi 6, dia dapat 4. Baki kosong. So, letak 0/6. Last one, 4/6. So, 4 lah. Right. So, cikgu tulis warna kuning di sini untuk pecahan-pecahannya. Untuk pecahan bercampur dia. Okey, baki tadi iaitu 4, 0, 4, 2. So, nilai ini adalah dalam asas 6. Okey, begitu juga untuk asas 7. 890/7 dapat 127, 1/7. And then 127 per dengan 7, you dapat 18, 1/7. Then 18, you bahagi lagi dengan 7. Okey, per 7, you dapat 2, 4/7. And then last sekali adalah 2/7. So, you kuningkan, saya kuningkan di sini 2, 4, 1, 1. Okey, asas 7. Mudah saja kan? Okey, seterusnya juga soalan asas nombor lagi. Farah, Faza dan Fina masing-masing mendapat 104 asas 8, 130 asas 7 dan 234 asas 5 dalam ujian matematik. Siapakah yang mendapat markah yang tertinggi dalam ujian itu? Okey, untuk kita membandingkan nilai yang diberi dalam asas yang berbeza, maka kita mesti tukarkan ke semua nilai asas yang berbeza tadi ke dalam asas 10. Okey, asas 10. Barulah kita boleh compare. So, what you have to do, just tukarkan kepada asas 10. Okey, misalnya kalau 108 asas 8 nak tukar pada asas 10, you just tekan calculator directly daripada OCT tukar kepada decimal. Alright, so directly 130 asas 7 nak tukar pada asas 10. Okey, darab macam biasa. Okey, 234 asas 5 tukar pada asas 10 juga darab dengan 5 kuasa 0, 5 kuasa 1 dan 5 kuasa 2. Okey, so dalam ketiga-tiga ni kita dapati markah Faza adalah 70. Jadi ini bermakna Faza mendapat markah tertinggi dibandingkan dengan Farah dan Fina. Alright. Baik, seterusnya. Okey, soalan 13. Alright, jadual menunjukkan skor pencapaian. Okey, ni soalan sukatan serakan Jadual menunjukkan skor pencapaian dua orang murid yang berjaya ke saringan akhir pemilihan menyertai kuis Olimpiad. Pilih murid yang paling layak untuk mewakili sekolah ke pertandingan kuis Olimpiad peringkat kebangsaan. Justifikasi jawapan anda. Baik. Untuk kita membandingkan dua orang murid yang telah berjaya ke saringan yang kedua di sini saringan akhir lah untuk kita pilih which one is better, whether AD or AB. Apa yang kita bandingkan ialah kita kena bandingkan nilai sisihan piawainya, standard deviation. Okey, kita kena ingat balik sisihan piawai yang lebih kecil menunjukkan dia lebih konsisten markahnya. Alright. Jadi apa yang kita perlu buat, it's very easy. Okay, you just ambil pembantu peribadi awak, calculator, and then you gantikan tekan mode 2 kali, and then you tengok paparan SD. Okay, SD, rag and base tu, you just tekan SD untuk standard deviation, sisihan piawan, tekan 1 Tekan 1 and then masukkan data. Okay, yang pertama AD tadi. Contohnya AD, you masuk saja 5, tekan M+. So ada paparan N1. Tekan lagi 6, 5. M+ akan keluar N sama dengan 2. 80 M+, paparan N sama dengan 3. Okay, 85 tekan M+, so paparan N sama dengan 4. And then 78 M+, paparan N sama dengan 5. Okay, next you just tekan shift 2 and tekan sama dengan. Alright, so you will get the answer here, iaitu untuk sisihan piawai bagi AD adalah 11.00, manakala sisihan piawai bagi AB adalah 14.77. Alright, so dalam sini kita justify jawapan AD lebih layak kerana sisihan piawai markah AD lebih kecil kerana pencapaian AD lebih konsisten. Okey. Baik, seterusnya soalan 14. Okey. Satu set data mengandungi 9 nombor. So maksudnya
N-nya adalah 9. Hasil tambah 9 nombor itu ialah 72. Jumlah X. Okay, the total of X ialah 72. Dan hasil tambah kuasa 2, 9 nombor itu ialah 954. Hasil tambah kuasa 2 ialah the total of X square. Okay, ialah 954. Hitung min dan sisihan piawai bagi set data itu. Alright, so min adalah jumlah X bagi dengan N. Jadi 72 tadi bagi dengan 9, you dapat 8. Untuk sisihan piawai, you just ganti dalam rumus ya. Iaitu the total of X, di sini tadi total of X square, 954 ya. Per dengan 9 N. Okay, tolak dengan min square. Okay, min kat situ adalah 8, so 8 kuasa 2. So you got 6.48. Okay, that is your sisihan piawai. Okay, seterusnya. Soalan berikutnya adalah tentang kebarangkalian iaitu sebuah kotak mengandungi 7 biji guli hijau dan sebiji guli merah. 2 biji guli dipilih secara rawak dari kotak tersebut satu demi satu tanpa pemulangan. Warna guli dicatat. Alright, so A, wakilkan situasi di atas dengan gambar rajah pokok. Okey, untuk soalan A, apa yang kita perlu buat adalah kita buat gambar rajah pokok iaitu okey, dia ada berapa jenis guli? Ada 2 iaitu hijau dan merah. Ada berapa kesemuanya? 7 hijau dan 1 merah. Maknanya ada 8. So, hijau ada 7, 7/8. Merah ada 1, so 1/8. Okey, then okey, 2 biji guli untuk the second. Okey, second guli yang dipilih tadi ialah okey, kalau the first hijau, yang kedua mungkin juga dapat the first hijau and then you mungkin dapat yang the second merah. Maknanya hijau dengan hijau HH, hijau dengan merah HM. Okey, jadi pecahannya di sini kebarangkaliannya adalah kalau kita dah ambil tadi 7/8 hijau sebiji hijau dah ambil, tinggal berapa lagi hijau? 7 kan. Jadi so kita mungkin akan dapat 6/7. Okey, manakala merah pula, okey, kalau yang ambil the first one hijau, makna merah belum ambil kan. Okey, jadi masih 1, so 1/7. Jadi nak check di sini, you just check sini 6/7 dengan 1/7 jumlah mesti 1 balik. Untuk pastikan ni betul Okey, second di sini adalah merah. Kalau lah yang the first one kita ambil merah, makna merah ada sebiji saja. Ambil dah merah, mana ada tak lagi merah? Tak ada kan? Jadi tinggal guli ada 7. Ada berapa hijau? Hijau masih ada 7. So 7/7. So sini the first merah, second hijau. MH. Alright, so that is our tree diagram. Okay, soalan B hitung kebarangkalian guli kedua berwarna merah. Okey, guli kedua warna merah maknanya merah duduk yang kedua iaitu HM. So kebarangkalian HM ialah 7/8 darab okey dan di sini dan okey second one ialah merah ialah 1/7. So you dapat 1/8. Okey, soalan yang kedua mendapat kedua-dua biji guli berwarna hijau. Maksudnya HH. So kebarangkalian HH ialah 7/8. Okey, 7/8 darab dengan 6/7. So you dapat 3/4. Right? Okey, next soalan yang ke-17. Okey. Rajah menunjukkan bacaan odometer sebuah kereta. Bacaan tersebut adalah dalam asas 10. Tukarkan bacaan tersebut kepada asas 8, 7 dan asas 6. Okey, ini sebenarnya adalah ulangan kepada yang asas soalan asas nombor dan kita dah ulang tadi dah buat latihan beberapa kali. Okey, untuk asas 8 directly you just use your calculator, masukkan dalam base lah. Okey, decimal Okey, and then just press untuk OCT. Okey. So you dapat jawapan akhir ialah 5163 asas 8 directly. Mudah sangat Untuk asas 7, okey, seperti mana yang cikgu dah kongsikan sebelum ni tadi. Okey, ambil saja 2675 per dengan 7. Okey, so you dapat 382 1/7. Okey, and then ambil balik nombor 382 bagi lagi dengan 7. Okey, per 7 you dapat 54 4/7.
Okey, next. Ambil balik nombor bulat kat depan ni. 54 per dengan 7 dapat 7. 5 per 7. Okey, next. 7 bagi 7. Okey, 7 per 7 ialah 1. So, 1 tak ada baki. So, kena letakkan 0 per 7. And the last one is 1 per 7. Okey, jadi cikgu kuningkan di sini untuk bezakan. Kita ambil pecahan yang bercampur iaitu bakinya 1, 0, 5, 4, 1. Okey, kita baca dari bawah ke atas. So, jawapan akhir ialah 1, 0, 5, 4, 1 asas 7. Begitu juga asas 6. Ulang langkah yang sama. So, anak-anak pelajar akan dapat 2, 0, 2, 1, 5 asas 6. Okey, mudah sahaja kan? Okey, next soalan yang ke-18. Graf gerakan sekali lagi dan kali ini adalah graf jarak masa. Okey, graf jarak masa kita kena ingat jarak baca direct dari paksi Y, paksi jarak. Okey, graf JKL ialah graf jarak masa bagi kereta P. So, kita tanda JKL adalah P. Okey, perjalanannya dari bandar A ke bandar B. Maknanya dia start daripada bandar A, asalan sini ke bandar B. Okey, dan graf MKN ialah graf jarak masa bagi kereta Q. So, kita tanda Q. Bergerak dari bandar B ke bandar A. Okey, soalan A. Berapakah jarak dalam kilometer dari bandar B ke tempat kereta P dan Q bertemu? Untuk satu markah. Okey, di sini dia bertemu dekat sini dekat K. Alright. Jadi, kita tengok sahaja berapa jaraknya. Alright, kita ambil daripada bandar B di sini. Okey, tolak dengan bandar jarak di sini 350 Alright, tolak dengan 172. So, you dapat berapa? 178. Jadi itulah jawapannya kan. Okay, that is your 1 mark. Mudah saja. Okay, soalan B. Hitung purata laju. Okay, purata laju ialah, apa dia purata laju? Jumlah jarak JJ over JM. Jumlah jarak bagi dengan jumlah masa. Okay, berapa jumlah jarak kereta P dari bandar A ke bandar B? Okay, kereta P. So, kita tengok graf JKL ni. Okay, dia kata purata laju. Berapa jumlah jarak dia? Jumlah jarak adalah 350. Berapa masa yang diambil oleh kereta P? 7. So, directly 350 bagi 7 sama dengan 50. That is your 2 marks. Okay, soalan C pula. Cari nilai T. Alright, nilai T jika laju kereta Q dalam T jam pertama adalah 86 km sejam. Alright, so di sini dia nak laju. Laju adalah kecerunan. Alright, so kecerunan yang mana? Bagi kereta Q. Okay, Q di sini. Right. Alright, dia kata jumlah lajunya adalah 86 km jam. So, masa sini dah memang dalam jam. Jarak di sini dah memang dalam kilometer. So, tidak ada apa yang perlu kita ubah sesuai. So, ambil directly sahaja. So, gantikan di sini ikut koordinat kecerunan tadi. Okay, sebab nak cari laju. Alright, 350 tolak 172 tadi adalah 178. So, saya boleh ambil direct sahaja sini. 178 per... Okey, di sini adalah berapa? Okey, koordinat sini T. Alright. So, di sini adalah 0 tolak T. Okey, 0 tolak T. Okey, yang atas tadi 350 tolak 172 per dengan 0 tolak T. Sama dengan, okey, disebabkan kecerunannya adalah negatif. So, we put here negative sign, negatif 86. And then, cicah-cicah, you dah akan dapat T adalah 2.1. Alright. Okay, next. Okay, kita ulang kaji bab 5 di sini. Okay, rajah di sebelah menunjukkan suatu graf tak terarah dan berpemberat. Okey, nyatakan A bilangan H dia, sisi, bilangan vertex, bucu, bilangan darjah dan soalan D adalah lukis satu pokok dengan jumlah nilai pemberat yang maksimum. Okey, jadi bilangan sisi
kita cuma kira sajalah. Okey, macam biasa 1 2 3 4 5 6 7. So bilangan sisinya 7, bilangan bucu ada 5 iaitu PQRST 5 dan bilangan darjah again kita bulatkan Kalau masih ingat di sini bulatkan kira 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 dan 14. Alright, bilangan darjah ada 14. Okay, soalan D, lukis satu pokok dengan jumlah pemberat yang maksimum. Okey, kat sini kita nak adjust. Okey, kita nak adjust balik lukisan ni, kena pastikan kalau graf pokok dia mesti pastikan setiap point itu bersambung. Jadi nak syarat pemberat yang maksimum, maksudnya kita kena buang yang minimum. Okey, berapa sisi kita kena buang? Okey, kita check Formula kita di sini ialah jumlah sisi ialah bilangan bucu. Okey, berapa bucu? Bucu kita ada 5 tolak 1. 5 tolak 1 sepatutnya 4. Tapi sisi kita di sini ada 7. Bermakna kita lebih 3. Jadi ada 3 sisi yang perlu kita buang. Okey, kita buang. Alright, sisi yang mana untuk dapatkan nilai yang maksimum, maka kita buanglah nilai yang minimum. Alright, so dia juga memerlukan your creativity. So antara contoh jawapan yang cikgu share di sini adalah cikgu buangkan sisi QT iaitu 10, 12 dan 14. Okey, cikgu cek masih ke semua sisi bersambung. Setiap bucu bersambung. Okey. Okey, seterusnya adalah soalan 20. Okey, rajah menunjukkan suatu graf tak terarah dan berpemberat. Nyatakan, okey, sama macam tadi bilangan sisi, okey, bilangan bucu, and then bilangan darjah. Okey, and then lukis satu pokok dengan jumlah pemberat yang minimum. Kalau tadi maksimum ni minimum. Okey, jadi di sini okey, kita cek bilangan bucu ada 6. Okey, boleh kira balik ada 6. Bilangan bilangan bucu, bilangan sisi. Okey, bilangan sisi. Kira balik. Cikgu tertukar ni. A ni adalah bilangan sisi Cek balik. Sisi di sini ada berapa? 1, 2, 3, okey, 4, 5, 6, 7, 8. Right, ni A, B cikgu tertukar di sini. Tapi nilai yang dicatat betul Okey, N di sini juga sepatutnya huruf kecil Okey, di sini capital letters of N kan. Okey, jadi awak kena buat huruf N kecil, the number of, right, the number of E kat sini Sisi ada 8, bucu ada 6, and then bilangan darjah. Darjah di sini ada 16. Okay. So, and then you catat kat sini nak cari nilai pemberat yang minimum. Alright. Bilangan sisi sepatutnya ada 5. Okay, tapi di sini ada 8, bermakna kita lebih 3. So, you kena masukkan mana-mana 3. Okey, untuk mendapatkan jumlah nilai pemberat yang minimum. Jadi, untuk jadikan dia minimum, maka kita kena buang nilai yang besar. Right? Dan you have, again you have to use your own creativity. Okey, antara contoh yang cikgu bagi di sini, cikgu bulatkan. Okey, cikgu buang sisi 3, 8, 12. Yang penting ialah kesemua bucu disambungkan. Okey? Okey, so itu sahajalah perkongsian cikgu untuk teknik menjawab untuk soalan Golden Holiday tingkatan 4 20. Alright, maths is easy, maths is fun. Ingat hari-hari matematik. Alright, so jumpa lagi. Semoga perkongsian ini bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.